Berjumpa saya sekali lagi, special sikit. Saya akan buat tutorial sempena saya ada meeting di Hong Kong. Memandangkan saya akan jumpa orang, jadi kita nak lebih confident lah. First sekali saya akan pakai makeup primer. So makeup primer ni saya guna tea tree sebab muka saya jenis combination dan kadang-kadang ada jerawat lah. So bila pakai ni jerawat memang senang-senang, sangat kecut. Okay, dan yang paling best saya punya pori tu dia nampak kecil sebab saya ada masalah dengan open pores kat sini. Dan dia akan kurangkan oil lah sepanjang kita makeup. Okay, so just squeeze sikit kat sini. So boleh pakai ni kan dia macam sejuk tau. Tu bau dia macam bau, yalah bau tea tree kan. Kalau kita akan rasa macam bau antiseptik sikit lah. Tak tahu lah kat kamera nampak ke tak Sebab bila apply ni kan, you all akan notice bahagian pori tu dia slightly terus mengecil. Biasanya saya akan apply lebih dekat kawasan yang mudah berminyak. Sebab muka saya biasanya berminyak dekat sini. Kan bila kita pakai, perasan tak muka saya terus dia jadi matte. Itulah fungsi makeup base. So siapa yang suka makeup mesti kena ada makeup primer. Sebab one of the reason, bila kita pakai makeup primer, bila kita cuci muka kan, dia akan protect kita punya skin tak nampak dull. Jadi taklah orang kata selepas makeup cantik, sebelum makeup muka dia jadi dull, kusam kan. So kita tak naklah benda tu. So makeup primer ni memang sangat-sangatlah penting. Then next, sebab saya tak akan buat makeup mata terus, sebab saya nak cepat hari ni, saya akan pakai Doll Skin Foundation, Too Pretty. Sebab bila saya pakai putih lagi, muka saya nampak sangat-sangat pale. Brush ni coming soon masuk So make sure bila you pakai, spraykan sekata. Okay, dia ada dua teknik tau menggunakan Doll Skin Foundation ni. Kalau kita gunakan jari, dia punya coverage dia memang berbeza kalau kita menggunakan sponge dan juga brush. Kalau tanya saya lagi prefer guna brush. Tapi kan ramai orang tak biasa pakai brush kan. So bila pakai tu macam kekok. Actually kalau dah biasa pakai, kita akan rasa kekok pula bila menggunakan jari. Saya suka pasal brush ni, dia kan macam stepping brush kan. So dia akan bagi makeup kita nampak sekata lah. Bawah dagu jangan lupa. Yang saya suka pasal Doll Skin Foundation, anda tanya saya kan, kalau jerawat macam mana Kak Yati? Sebenarnya boleh pakai. Tapi kalau orang yang ada masalah jerawat serius, saya memang tak galakkan pakai foundation terlalu heavy. Cuma kadang-kadang kan kita naklah nampak confident kan. Takkan nak ditonjolkan segala-gala bagai jerawat tu sekala kalau ada majlis ke apa kan. So Doll Skin Foundation ni dia akan bantu untuk kita cover kita punya imperfection. Kalau kita tekap macam ni, function dia ialah dia akan pastikan kita punya foundation tu dia lagi stick tau dekat kita punya skin. Saya akan pakai doll powder. Doll powder yang ni saya pakai kod 01. Biasanya powder saya jarang pakai dengan sponge. Reason kenapa? Sebab saya tak nak muka saya nampak macam matte sangat-sangat. Macam tu je lah, manja-manja gitu. Okay, untuk kening saya akan pakai doll eyebrow kod dark brown. Okay, first thing, sebab produk ni dia sangat soft dan intense. Jadi kalau yang beginner, dia akan susah untuk handle. Dia akan jadi macam sinchan tau, dia jadi hitam sangat. So saya punya advice ialah, you all stand by satu brush, angle brush macam ni. Dia untuk bentuk kening lah. Kalau you all tak ada, tak apa. You all boleh pakai cotton bud untuk. So first thing ialah, so drawkan sikit bawah ni. Hari ni saya nak draw saya punya kening lebih tebal sikit. So just fill in yang kurang bulu kening ni. Then baru draw atas dia. Okay, saya punya bulu kening ni dia memang kurang kat sini. Jadi kita fill in kan lah. Okay, so masa saya buat ni, saya tak press tau pensel ni. Bila kita press dia akan jadi macam sangat-sangat hitam lah. Jadi tak nampak natural. Then ambil brush, just blend supaya dia nampak lebih soft. Then ada sisa dia sikit kan. Then baru kita bawa ke depan ni. Brush sikit. Okay, depan ni kita tak nak nampak square sangat. Kita nak dia gradient dia nampak macam ombre macam tu. Kiranya you all nak kening tu lagi define dan juga macam lagi terbentuk lah. Boleh pakai doll foundation tadi. Doll foundation tu you all buatkan dia sebagai concealer. Pakai dekat bahagian arch ni. Okay, saya tunjuk macam ni cara buat dia. Kalau untuk simple daily, saya pun tak buat terlalu detail sangat lah sebab kita pun nak cepat kan. Unless you all ada masa. So, cara dia just macam ni kan je. So, automatically dia akan bantu kita punya kening ni nampak kemas lah. Kalau you all tak suka natural look, you all just skip je lah teknik ni.
Ada yang tanya saya kan, Kak Yati, Doll Skin Foundation tu boleh top up ke selepas kita pakai powder? Ya, boleh. Sebab dia adalah foundation, dia dah ada sekali concealer. Dan bawa brush tu ke depan sikit. Okay, yang tanya saya, Kak Yati, kening saya jadi tebal, berserabut, macam mana nak buat? You all guna teknik yang sama saya buat tadi. Draw dulu shape yang kita nak dan you all akan conceal dengan Doll Skin Foundation, tapi kena tebal sikit. Mesti you all akan dapat shape kening you all suka. So, saya pakai dia punya mascara dia. Mascara dia bukan untuk bulu mata ya, ini untuk bulu kening. So, just brush slightly. Bila brush ni, saya suka brush upwards. So, dia akan bagi kita punya muka nampak macam fresh gitu kan. Lagi satu, dia akan soften kan kita punya celak yang gelap tu. Kadang-kadang kan kita pakai celak, contoh warna hitam kan. End up dia jadi macam opera punya kening lah. Dia terlalu gelap. Sebelum angkat mata, sebab hari ni saya akan jalan jauh. Dan saya akan jumpa ramai banyak company lah today. So, saya perlukan sokongan ataupun bantuan untuk eyeshadow. Tiba-tiba dia cakap kan, crack je eyeshadow. So, just rub dengan jari. Ini nama dia liquid eye primer. Especially orang yang jenis skin oily macam saya ni, bila pakai eyeshadow, dia senang crack tau. Kita letak colour pun dia tak jadi nice. Next, baru saya akan pakai eyeshadow. So, eyeshadow saya akan pakai, banyak orang takut nak pakai eyeshadow warna merah ataupun pink. So, hari ni saya akan pakai warna yang you all takut tu lah. Tapi kalau jadi natural tau. Daripada Eyes and Cheek palette, warna pink ni ya. Warna pink. So, apa saya akan buat ialah, saya akan ambil crease ni. Ni orang takut pakai ni, kata merah Kak Yati. Warna merah ni, memanglah warna-warna yang jarang-jarang kita pakai. Tapi kalau kita blend asli, dia akan nampak nice tau. Dan syarat dia, bila kita blend warna-warna hot ni, you all kena masukkan sedikit warna-warna tanah. Baru dia akan nampak macam harmoni. Taklah makeup kita ni dah dekat 20 tahun, satu colour je eyeshadownya, warna coklat je. Bila buat ni, penting you all kena ada blending brush. So, blending brush ni, dia akan softenkan kita punya eyeshadow. Dia tak akan nampak terlalu harsh. Walaupun beginner, dia still akan nampak elegan. Kalau kita tak pandai kan, kita pakai eyeshadow punya sponge yang macam cotton bud tu. Kan yang dia pipih bulat tu. Itu untuk orang yang basic lah. Tapi saya tak suka pakai. Bila pakai tu dia nampak keras. Dia punya line dia tak nampak smooth. So just blend sampai nampak dia punya gradient tu soft. So second tips ialah macam mana nak softkan lagi, nanti saya akan ajar lagi pakai warna yang sedikit brown. Untuk tengah-tengah mata, saya akan pakai colour ni. Kalau you tak tahu lah dekat dalam video macam mana rupa dia, tapi kalau live, dia macam warna pink, tapi pink pucat. Macam tu lah. So, sapukan tengah-tengah. Yang ni saya pakai sedikit flat brush ni. Dan kita akan ambil warna brown. Kalau you perasan, siapa yang pernah beli palette ni, dia punya brown tu sebenarnya dia sedikit shimmer. So, dia akan bagi macam kita punya mata macam fresh untuk seharian. Ada orang suka pakai matte je kan, tak berani pakai yang sedikit shimmer. Yang ini, dia separuh lah. Maksudnya dia semi matte. Dia tak terlalu kilat dan tak terlalu matte. So, nampak tak? Bila kita pakai ni kan, automatically kita macam create satu crease baru. So, warna merah tadi dia tak akan nampak terlalu outstanding lah. Bagi yang takut lah warna-warna fancy kan. Okay, so sekiranya you nak jelaskan lagi warna merah tu, just top up sikit kat ujung macam ni. Then blend smoothly ke atas. Saya suka eyeshadow yang smooth. Ada orang suka yang cut crease dia betul-betul nampak jelas kan. Sebab bagi saya makeup ni tak ada yang salah. Kita suka kan tak suka je. So, saya suka teknik yang soft je. Untuk bahagian blending mata. Saya tak suka yang betul-betul nampak divide dua colour. Dia punya rahsia ialah blending brush. Kalau you perasan kan, saya akan blend eyeshadow tu mesti keluar sedikit daripada kelopak asal. Reason supaya mata kita nampak lebih besar. Ada orang dia suka betul ikut dia punya kelopak mata tu. So nampak kecil sikit lah mata dia. Untuk bawah mata, waterline ni, warna brown ni kan. Saya akan ambil brown ni. Saya akan sapukan the whole area. Jangan takut sebab ada orang dia tak berani letak eyeshadow bawah mata. Dia kata tak pernah buat, jadi takut macam pelik dia kata. Sebenarnya, bila kita letak eyeshadow bawah mata ni, dia akan jadi macam satu kontur. Sekaligus dia akan bagi mata kita nampak macam besar. Okay. Siap? Gitu, soft-soft kan?
Okay, last but not least ialah highlight. Highlight ni penting. Letaknya di mana? Dekat kita punya pangkal kening. Saya biasanya akan ambil warna-warna yang sedikit soft. Kalau warna-warna highlight yang berkilat tu, saya jarang pakai untuk siang sebab nanti nampak macam terlalu outstanding. Saya akan pakai warna-warna yang macam ni. So, kita ambil colour yang sama dekat tengah-tengah kelopak tadi. Kita sapukan dekat kita punya tulang kening ni. Indirectly dia akan completekan the whole eyeshadow yang kita dah buat pada kita punya tengah-tengah kelopak tadi kan. Okay, senang je. Okay, dah ada tips lain kalau you all nak mata nampak lagi besar kan. Ambil blending brush tadi dan you all buat circular motion lagi dekat tepi ni dan warna brown dia akan nampak lagi-lagi menyerlah. Okay, next saya akan pakai doll pencil liner. Ada tanya saya, Kak Yati betul ke doll pencil liner tu waterproof? Sebab dia kata, saya beli brand tu, brand AA tu kata dia popular sangat. Betul bila try, sememeh mata kata dia. So, saya punya cadangan lah. You all pergi tas mana-mana kita punya counter kat Watson ke, smash kat tangan. Lepas tu leave it dalam berapa minit, baru you all rub macam tu kan. Kat situ baru you all tahu dia waterproof ke tak. Dan belakang dia ada pensel ni, you all boleh sharp lah untuk tajamkan. Yang ni saya suka warna sedikit brown. Sebab nanti bila hitam, dia nampak macam tak natural tau kita punya makeup tu. Yang ini warna dia tak silap saya fusion brown. Saya suka buat close dengan saya punya garis mata ni. Khas untuk orang yang apa tu, tak pandai pakai celak kan, menggigil-gigil kan. You all boleh lah pakai teknik ni. Okay, kalau perasan kan, saya buat ni taklah terlalu kemas tau. You all boleh nampak dia punya gigi-gigi tu. So, apa yang saya akan buat ialah, saya akan rub dengan brush. Kalau you tak ada brush, you pakai cotton bud. So, just rub. Dia akan jadi macam eyeshadow. Indirectly, kenapa saya suka teknik ni? Dia akan nampak smooth. Dia akan nampak lebih elegant. Instead of kalau kita pakai liquid liner ke kan, dia nampak terlalu intense. Dan hujung mata ni, kita ada brush kan? Sebab tu saya suka pakai brush. So, kita gunakan kebaikan brush ni, seret keluar. Bila you all seret keluar, dia akan create satu wing baru. Indirectly, dia akan enlarge kita punya bukaan mata. Dan, untuk mengelakkan dia nampak macam tumpul kat ujung ni, tolak ke depan, dia akan jadi macam eyeshadow sikit. So, buat tu, kalau kita dah biasa, sekejap lah. Kalau kita jarang-jarang makeup, memanglah orang kata bersiap sampai dekat berapa jam katanya. Kalau nak siap macam saya ni, kena bangunan pagi. Memandangkan sebab saya buat video. Jadi, benda tu take time sikit lah. Dia perasan tak? Celak ni, indirectly dia akan jadi macam eyeshadow. Sebab tu tadi saya tak top up kan. So, dia akan create kita punya echo mata. Brush. Bolehnya sebenarnya liner ni jangan tebal sangat. Kan orang kita ni kurang kelopak. Bila kita buat liner tebal, kelopak tu tak nampak, lagi tak jelas. Dan seret keluar. Lepas tu tarik ke dalam. Dan kelopak mata ni, yang sini kan, dan kita tolak. Dia akan create satu crease baru yang ilusi dia akan nampak macam kita punya mata ni besar. So, ini saya punya kelopak yang baru. Ini kan kelopak kita ni, di all rub ke depan. Sebab kita tak nak too much. So, buat dia soft saja. Next ialah bawah mata. Saya akan sapu sedikit saja di bahagian corner supaya tak nak nampak terputus. Macam tu. Kita akan pakai brush yang sama. Just rub. Simple gesture macam ni. Contohnya just rub macam ni kan. Dia akan beri impact yang besar tau dekat the whole makeup. You all try nanti kat rumah. Sebab sebelum ni, macam saya banyak jumpa orang yang jarang-jarang makeup. Dia letak celak, dah siap gitu kan. Sebenarnya dia nampak keras. Brush ni yang buat dia nampak efek dia berbeza. So, blend sampai you all rasa puas hati lah. Apa fungsi warna putih ni? Buat makan dulu. Dia akan pop up kita punya bahagian mata. Yang ni saya tak sapu tebal. Sebab saya nak dia soft je. Saya sangat-sangat suka maskara. Kalau dulu, sebelum Estee Mascara, saya sangat suka maskara yang saya beli dekat Watson semua kan. Sebab bila pakai dia nampak melentik lah. Masalahnya, kelemahan dia yang saya suka tu ialah waterproof. So, bila waterproof, dia akan buat kita punya bulu mata ni cepat luruh tau, dia tanggal. Especially yang jenis sensitif lah. Dan bila kita nak wuduk pun memang susah nak bersihkan. So, long lash mascara ni, dia yang paling penting, efek dia macam waterproof. Tu yang best tu. So, bila kita pakai kan, bulu mata saya yang agak halus-halus ni dia nampak macam lebih banyak lah. Sebab bulu mata saya dia jenis halus-halus. Kemudian, bila pakai ni, yang paling saya suka, bila nak cuci sangat-sangat mudah. Okay, you all boleh curlkan dulu you all punya bulu mata.
Okay, ada tips untuk kita pakai maskara ni ialah, you all pakai, dia bagi dia kering sikit kan, then you all top up. Saya biasa buat dalam 3 kali, tapi kena careful supaya dia tak clump. Bawah mata ni penting. Saya suka pakai maskara ni, dia layer lah. Then, bawah mata. Ini saya dah coating honey extra. Saya coating dah 4 layer. Okay, so next step ialah kita takat sikit. Pada powder sikit. Sebab saya nak remove ada asyik yang jatuh ke apa kan. Then, ialah saya akan pakai contour sikit. Sebab bila kita tak pakai contour ni, muka nampak flat. Especially bila kita kena acting ke ataupun kena gambar ke apa kan. So, saya akan pakaikan contour. Saya akan ambil yang light je yang ni. Macam siang, saya tak adalah buat tebal-tebal. Nanti orang ingat kucing pasi bergerak. Light je. Dan sebelah ni. Tak nak too much sikit. Gitu. Saya softkan balik dengan doll powder. Dia ambil sikit macam ni dengan brush yang sama kan. Dia swap tengah. Juga sisi nak natural je. Lepas tu tengah-tengah hidung ni. Saya suka ambil yang warna light. Highlight ni. Ambil sikit. Dan kita gitukan sikit. So pakai sikit. Highlight ni juga saya suka letak di sini. Lepas tu dekat sini sikit. Dan saya suka sapukan dekat sini. Bekas kat sini sikit. Dia bagi dagu kita nampak macam runcing gitu. Make sure blend well Nanti kan bertumpuk-tumpuk pula. Untuk pipi, dia guna brush yang sederhana. Ini brush ST ni, dia ada 2 jenis kan. So, saya still ambil yang light. So, kita tak sapu tebal lah. Kita nak light je. Ada sangat saya kan, bukan nampak kat hati. Dia pakai tudung. Tak nampak tapi saya rasa lagi puas hati pakai. Kalau kat pipi, kena jugalah. Kalau dekat area dahi dengan dagu, kalau you tak nak pakai, terutama pakai tudung kan, it's okay. Dan, tak kat dagu sikit. Banyak-banyak lah, orang ingat jambang. Dan blusher, untuk daily pun saya suka light je. Ni kod 02. Saya akan ambil colour yang sedikit terang ni. So, kalau blusher terbabas, saya bedak sikit. Powder ni. Last but not least, ialah untuk bibir. Okay, saya pakai lip art. Saya suka pakai kod Velvet Melon. Velvet Melon ni, dia bukan apa tau. Dia macam, kita rasa macam feminin gitu. Feminin sangat. Okay, so kita apply. Saya suka apply kalau untuk daily kan. Saya tak nak nampak terlalu menyelah. Sebab mulut saya tak tahu orang Banjar, orang selain Banjar panggil apa. Mak saya kata mulut saya ni lincip. So, lincip sebab ujung dia muncung, tapi dia nipis. Jadi, kalau saya pakai bibir yang terlalu betul-betul ikut frame bibir saya kan, dia jadi macam tu. Jadi, saya suka yang light je. Sebetulnya, tadi saya nak pakai lip balm. Tapi lipstick tertinggal kat rumah. So, tak ada. Bibir dah kering sikit. Saya pakai memang tak banyak. Just untuk coating tengah-tengah je. Dan you all boleh pakai jari ni. Gitu, buat manja kan. Kalau you all nak lagi pop up lah supaya nampak macam bibir ku mungil. Gitu. Saya ambil balik highlight yang ni. Kita just nak bagi dia punya cupid bow tu nampak macam menyerlah lagi kan. Kalau you all nak, sini sikit. Gitu. Dah, siap dah. Inilah final look untuk look saya. Saya nak keluar sekejap lagi. Wish me luck. Dan saya akan meeting sekejap lagi, okay? So that's it. Saya harap you all enjoy dengan tutorial ni. Dan keep on watching. Dan jangan lupa subscribe Sapuli channel untuk latest video ataupun tutorial. Bye.